Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala peluang, nikmat, kurniaan. Selawat dan salam untuk junjungan mulia kekasih Allah, kekasih kita, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap daripada kita kelak beroleh syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada petang ini kita nak sambung pembacaan daripada kitab Jami' Tirmizi ataupun Sunan Tirmizi. Hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang telah dikumpulkan oleh Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah tiba pada bab yang ke-17 daripada tajuk besar berkenaan tentang abwabul libas, pakaian. Hadis-hadis berkenaan tentang pakaian daripada baginda Nabi SAW. Dan pada bab yang ke-17 ini, kata Imam Tirmizi, babu ma jaa, bab pada hadis yang telah datang fi surah, berkenaan tentang gambar surah. Maka ada sebahagian menterjemahkan as-surah dengan ukiran juga, patung-patung yang diukir. Riwayat 1739, wabihi ilaihi qala haddatsana Ahmad bin Mani qala haddatsana Rawh bin Ubadah qala haddatsana Ibn Jurayj qala haddatsani Abu Zubair an Jabir radhiyallahu anhu. Daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang anis surah, daripada gambar, fil baiti, di dalam rumah, adanya gambar di dalam rumah. Lihat kepada Sahara pada baris yang keempat, lima warada fi sahihain, disebabkan hadis yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim, annal bait alladhi fihi surah, bahawa rumah yang terdapat di dalamnya gambar, la yadkhuluhul malaikah, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut, iaitu malaikat rahmat. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali bin Abi Talib, wanaha, dan Nabi melarang an yusna'a zalika, daripada melakukan perkara tersebut, iaitu adanya gambar di dalam rumah. Dan di dalam hadis ini ada juga riwayat daripada Ali bin Abi Talib, Abu Talha, Aisyah, Abu Hurairah, Abu Ayyub. Hadis Jabir adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat 1740, wa bi ilahi qala hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'nun qala hadatsana Malik an Abi Nadhr an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah annahu dakhala, bahawa Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, bahawa beliau telah memasuki rumah Abu Talha al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Fawajada indahu Sahl bin Hunayf, maka beliau mendapati di sisi Abu Talha adanya sahabat yang bernama Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhuma. Berkata beliau, fada'a Abu Talha, maka Abu Talha telah memanggil seseorang, insanan, seseorang, yanzi'u, untuk menarik keluar, namatan permaidani. Namatan permaidani boleh lihat pada Sahara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Namatan, minta maaf, qawata baris yang pertama, al-bisatul latif, permaidani yang nipis, alladhi lahu khamlun, yang mempunyai corak, maka namat, dipanggil an-nabtu. Maka Abu Talha telah memanggil seseorang untuk menarik keluar satu permaidani tahtahu, yang berada di bawah dia. Faqala lahu Sahal, maka sahabat yang lain, Sahal bin Hunayf, berkata kepada Abu Talha, lima tanzi'uh, kenapa engkau menarik keluar akan kapet tersebut? Kenapa engkau menarik keluar?
Qal, berkata Abu Talha, lianna fiha tasawir, kerana pada kapet tersebut adanya gambar-gambar. Wa qal, dan telah berkata berkenaan tentang gambar ini Nabi SAW, ma qad alimta, apa yang kamu ketahui. Qala Sahlun, maka berkata Sahal bin Hunayf, awalam yakul, bukankah Nabi SAW telah bersabda, illa, kecuali gambar-gambar, maka narakman fi thawbin, gambar-gambar yang terdapat ukiran pada baju, baju. Qala bala, berkata Abu Talha, bahkan Nabi menyebut begitu, gambar-gambar yang dicegah adalah yang terukir pada baju. Walakinnahu atyabu li nafsi, akan tetapi perkara itu lebih membawa ketenangan kepada diriku, sebab itu walaupun yang dipijak daripada permaidani, aku minta untuk keluarkan. Lihat kepada Sahara, awalam yakul, pada baris yang ketiga daripada bawah. Qala Muhammad, berkata Imam Muhammad rahimahullahu ta'ala, wa bihadza na'khudh, dan daripada hadis inilah kami jadikan sebagai pegangan, maka nafihi min tasawir, apa-apa yang terdapat gambar, min bisatin yubsat, daripada permaidani yang dipijak, au firashin yufrash, ataupun daripada kapet yang dihamparkan, au wisadatin, ataupun daripada atia, apa tu, au wisada, ataupun daripada bantal yang digunakan, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Kenapa tu? Atiyah, sini Atiyah. Aminah, bawa dia masuk tangan Aminah. Okey. Maka semua gambar-gambar yang terdapat pada kapet, pada permaidani, pada bantal, maka kata Imam Muhammad, itu tidak menjadi masalah untuk digunakan. Innama yukrahu, hanya yang dilarang daripada gambar adalah fisatar, pada langsir yang ditegakkan, wa ma yunsabu nasban, ataupun sesuatu yang ditegakkan. Dan inilah pandangan Imam Abu Hanifah wal ammatu min fuqahaina, dan kata Imam Muhammad pandangan majoriti daripada para ulama fuqaha kami. Maka daripada kata-kata Sahal bin Hunayf, dia kata dengan Abu Talha, kenapa nak gulung ataupun nak bawa keluar permaidani ataupun kapet yang dipijak? Sebab yang Nabi larang adalah sesuatu yang pada waktu itu digantung ataupun sesuatu yang ditegakkan, daripada langsir ataupun ukiran pada pakaian. Itu yang Nabi SAW larang. Maka daripada kata-kata Sahal bin Hunayf, maka ada sebahagian para ulama menyebut gambar-gambar yang berada pada sesuatu yang berada di bawah itu tidaklah dilarang, dan itu tidak menjadi sebarang masalah. Maka hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Jelas ke jelas? Bab yang ke-18, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan al-musawwirin, orang-orang yang melukis, ataupun sebahagian menterjemahkan sebagai orang-orang yang melaka akan ukiran, yang membuat ukiran, membuat patung dan lain-lain. Maka ada yang menyebut taswir sebagai pelukis gambar, ada yang menterjemahkan musawwirin sebagai orang yang membuat ukiran patung dan lain-lain. Riwayat 1741, wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sawwara, barang siapa yang melukis ataupun melakar, suratan, sesuatu gambar, ataupun pada waktu itu sesuatu bentuk ukiran, azabahullah, Allah akan mengazabnya sehinggalah ditiupkan padanya, yakni roh, walaisa, dan tidak ada orang yang mampu meniup pada lukisan tadi, pada ukiran tadi, mana-mana roh. Wa man istama'a, dan barang siapa yang mendengar, istama'a, mendengar dengan bersungguh-sungguh, dengan teliti,
Barang siapa yang mendengar dengan bersungguh-sungguh dan teliti, ila hadithin, kepada perbualan qaumin, sesuatu kelompok manusia, yafirruna minhu, yang mana mereka cuba menghindari daripadanya, dalam kurungan kerana tak nak bagi dia dengar, kerana nak sembunyikan rahsia, tapi dia pergi bersungguh-sungguh nak tahu apa yang mereka cakap. Subba, akan dicurahkan, fi uzunihi, pada telinga mereka, al-anuku, cairan timah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Maka pada hadis ini ada dua perkara yang Nabi SAW larang. Yang pertama, pelukis-pelukis ataupun sebahagian menterjemahkan al-musawwirun sebagai orang yang membuat patung. Dan yang kedua, Nabi memberi amaran, jangan mencuba untuk mendengar butiran ataupun ucapan percakapan yang tak mahu didengari ataupun dikongsi oleh sebahagian daripada kelompok manusia, kalaulah tidak akan dicurahkan pada telinga mereka cairan timah pada hari kiamat. Hadis ini adalah hadis Abdullah bin dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Abu Juhaifah, Aisyah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Hadis Abdullah bin Abbas adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-19 berkenaan tentang mewarnakan, menginaikan menginaikan uban ataupun mewarnakan uban. Lihat kepada Arafah pada baris yang pertama, al-khidabu fil lughati al-launu, mewarnakan. Maksud asal al-khidab adalah mewarnakan. Wala yajibu an yakuna sawada, dan tidaklah wajib warna itu mesti warna hitam. Wa fil hadis, dan di dalam hadis adanya larangan yang amat keras, anil khidabil aswad, daripada mewarnakan dengan warna hitam, allazi la yumayyazu, sehingga membawa kepada tidak boleh dibezakan di antara orang tua dan orang muda. Maka kalaulah mewarnakan hitam sehingga tak boleh dibezakan orang ni tua ataupun muda, maka ada larangan yang keras, kecuali kata para ulama untuk peperangan. Untuk peperangan supaya musuh nampak yang tua sebagai orang muda, maka dalam peperangan tidak ada masalah nak mewarnakan dengan warna hitam. Adapun selain daripada peperangan tanpa sebab, mewarnakan dengan warna hitam untuk membezakan sehingga tak boleh dibezakan orang tua sebagai orang muda, maka pada waktu itu tak dibenarkan. Kata para ulama, wa amma ikhtilatul hanna wal katam fajais, dan adapun mewarnakan dengan daun inai dan lain-lain, maka itu adalah dibolehkan. Jom kita lihat riwayat 1742. Wa bi ilahi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu Awana an Umar bin Abi Salamah an abihi an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghayyiru, tukarlah asyaiba, warna uban kamu, dengan dalam kurungan dengan inai. Nabi suruh untuk tukar warna uban, rambut yang beruban dengan daun inai. Wala tashabbahu, dan janganlah kamu menyerupai dengan orang-orang Yahudi. Kenapa? Apakah sikap orang Yahudi? Fi tarkil khidab, yang mana mereka tidak suka mewarnakan uban mereka. Mereka suka pada waktu itu uban dibiarkan begitu sahaja. Maka Nabi kata jangan menyamai dengan golongan Yahudi yang tidak mahu untuk mewarnakan uban mereka dengan inai. Maka sunnah sebenarnya untuk berinai. Dan di dalam bab ini apabila ada uban, maka sunnah untuk berinai. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Zubair, Abdullah bin Abbas, Jabir, Abu Dzar, Anas bin Malik, Abu Rimsah Al-Jahdamah, Abu Tufail, Jabir bin Samurah, Abu Juhaifah, Abdullah bin Umar. Dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhum adalah hadis yang hasan sahih, dan sungguh telah diriwayatkan daripada sanad yang berbeza daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat 1743. Wa bi ilaihi qala hadatsana Suwaid bin Nasr qala hadatsana Ibn al-Mubarak anil Ajlah an Abdullah bin Buraidah an Abi al-Aswad an Abi Dzar, daripada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, inna ahsana ma, sesungguhnya sebaik-baik benda yang boleh mengubah dengannya warna uban, asyaibu, warna uban,
Al-hinna adalah daun inai, wal katam dan juga sejenis tumbuhan yang lain. Maksudnya Nabi menggalakkan untuk menggunakan inai untuk mengubah warna putih daripada uban dan lain-lain. Maka lihat kepada Sahara berkenaan tentang daun al-katam. Apakah daun katam? Nabatun, sejenis tumbuhan, yuj'alu ma'al wasamah, yang mana ianya pada waktu itu digunakan untuk mewarnakan uban. Wa yusbahu bihi sya'ru aswad, dan dengannya rambut boleh berubah menjadi hitam. Maka daripada sini kita nampak sunnah untuk menginaikan rambut yang beruban, rambut ataupun janggut yang beruban, sunnah untuk menginaikan. Kerana nak berbeza daripada orang-orang Yahudi yang tidak suka untuk mewarnakan uban-uban mereka. Hadis ini adalah hadis yang Hasan Sahih dan Abul Aswad Ad-Dili. Nama beliau adalah Zalim bin Amr bin Sufyan. Bab yang ke-20 berkenaan tentang rambut-rambut Nabi SAW. Bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang fil jummah berkenaan tentang rambut panjang Nabi SAW. Wattikhadhi sya'r, dan menjalin ataupun pada waktu itu menggabungkan rambut, menjadikan rambut bertocang. Maka ini adalah tajuknya. Lihat kepada Sahara pada baris yang kedua, al-jummah. Apakah al-jummah? Asy-sya'ratu ilal mankib, rambut yang sampai ke bahu, maka itu dipanggil jummah. Kemudian apakah pula al-wafrah? Al-wafrah adalah rambut yang sampai ke cuping telinga. Dan apakah itu al-limmah? Al-limmah adalah rambut yang pada waktu itu melebihi bahu. Maka kalaulah kita ikut turutan, maka yang paling pendek adalah al-wafrah, kemudian disusuli dengan limmah, dan kemudian disusuli dengan jummah, rambut yang melebihi bahu. Maka kebiasaan rambut Nabi SAW panjang, dan Nabi SAW tidak pernah botak kecuali untuk haji ataupun umrah. Maka kebiasaannya rambut Nabi SAW adalah panjang. Cuma kalaulah Nabi baru potong pendek, maka itu yang sampai ke wafrah, sampai ke cuping telinga. Kalaulah tidak, Nabi biarkan. Riwayat 1744, wa bi ilaihi qala hadatsana Humaid bin Mas'ad qala hadatsana Abdul Wahhab an Humaid an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam rab'atan, seorang yang sederhana tinggi, laisa bitawil, tidak terlalu tinggi, wala bil qasir, dan tidak terlalu rendah, hasanal jisim, indah tubuh badan Nabi, asmaral launi, warna Nabi sallallahu alaihi wasallam asmar. Asmar ada yang menterjemahkan sebagai putih kemerah-merahan, ada yang menterjemahkan sebagai coklat. Maka kenapa disebut asmar padahal kebanyakan hadis menyebut warna kulit Nabi adalah putih kemerah-merahan? Lihat kepada Sahara pada baris yang kedua daripada bawah, waruya abyad musyraban humrah, warna kulit Nabi sebenarnya adalah putih kemerah-merahan. Namun kenapa disebut asmar? Asmar maksudnya kulit yang berwarna coklat. Wal jam'u, dan sebenarnya menggabungkan kedua hadis adalah annama yubrazu ila syamsi kana asbar. Warna kulit Nabi bila berada di bawah sinaran matahari maka akan kelihatan seperti coklat. Maka sebab itu orang yang nampak Nabi ketika mana di bawah sinaran matahari, mereka sebut asmar. Namun kalaulah pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berada di bawah sinaran matahari, warna kulit Nabi yang sebenar adalah putih kemerah-merahan. Abyad musyraban bihumrah, putih kemerah-merahan, itu adalah warna kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Anas bin Malik, wa kana sya'ruhu, dan adalah rambut Nabi laisa bija'din, tidak kerinting, wala sibtin, dan tidak terlalu lurus. Tapi rambut Nabi adalah ikal mayang, rambut Nabi beralun seperti ombak. Iza masya, apabila baginda berjalan, yatakaffa'u, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan condong ke hadapan. Condong ke hadapan nak menunjukkan lajunya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan condong ke hadapan, nak menunjukkan Nabi berjalan tidak menyeret kaki, dan ada banyak lagi makna yang lain yatakaffa yang memberi maksud Nabi bila berjalan condong ke hadapan. Dalam hadis yang lain seolah-olah turun daripada tempat yang tinggi.
Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Aisyah, Bara' bin Azib, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id, Wa'il bin Hujur, Jabir, Ummu Hani radhiyallahu anhum. Hadis Anas adalah hadis yang hasan gharib sahih daripada sanad ini daripada periwayatan Humaid. Riwayat 1745. Wa bi ilahi qala hadatsana Hannad qala hadatsana Abdul Rahman bin Abi Zinad an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghtasil, kata Aisyah, aku pernah mandi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid, daripada bekas air yang sama. Nak menunjukkan yang Nabi biasa mandi bersama dengan isteri baginda. Maka sebab itu ada riwayat yang Nabi pernah mandi dengan Aisyah, Nabi pernah mandi dengan Ummul Mukminin Maimunah, Nabi pernah mandi dengan Ummul Mukminin Saudah radhiyallahu taala anhu serta Ummu Salamah radhiyallahu anha. Wa kana lahu sya'run, dan adalah rambut Nabi ketika itu fauqal jummah, atas daripada jummah, wa dunal wafrah, dan melebihi jummah. Jummah panjang melebihi bahu, namun dunal wafrah, pada waktu itu kurang daripada wafrah. Apakah wafrah? Wafrah maksudnya bawah cuping, wafrah maksudnya rambut sampai ke cuping telinga. Adapun jummah maksudnya rambut yang melebihi bahu. Maka apakah rambut yang ada di antara wafrah dan jummah? Itulah yang dikenali sebagai limah, rambut yang pada waktu itu menyentuh bahu tetapi tidak melebihi bahu. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, muka surat 1795. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib sahih daripada sanad ini, dan sungguh diriwayatkan daripada sanad yang berbeza daripada Aisyah. Aisyah berkata, kuntu aghtasilu ana, aku pernah mandi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bekas air yang satu. Walam yadhkuru, dan tidak disebutkan pada sanad tersebut ucapan ini wa kana lahu sya'run, dan adalah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi jummah. Wa innama dzakarahu, dan hanya yang membawa penambahan ini adalah Abdul Rahman bin Abi Zinad, namun beliau adalah seorang yang thiqah, dan juga riwayatnya adalah hafiz, dan beliau adalah seorang yang ingat akan riwayatnya. Bab yang ke-21, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan larangan daripada menyikat rambut kecuali kadangkala. At-tarajjul, larangan daripada menyikat rambut terlalu kerap, illa ghibban, kecuali kadangkala. Maka tak disukai untuk sentiasa menyikat rambut. Nampak cermin je nak sikat rambut, nampak cermin je pada waktu tu nak betulkan rambut, maka tak disukai. Kadang-kala tak mengapa. Maka lihat kepada riwayat 1746. Wa bi ilahi qala hadatsana Ali bin Khashram qala hadatsana Isa bin Yunus an Hisham an al-Hasan an Abdullah bin Mughaffal qala naha Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada menyikat rambut illa ghibban, kecuali hanya kadang kala. Kenapa Nabi melarang menyikat rambut dengan kerap sahara pada baris yang kedua? Naha litaharrus anil ihtimam bitazayyun, Nabi melarang daripada terlalu nak memberi perhatian kepada zina, wal muwazabah alaih, dan daripada terlalu nak menghabiskan masa dengan rambut. Nabi SAW tidak suka. Ada banyak lagi benda lain yang penting daripada pada waktu itu nak sentiasa menyikat rambut. Maka apakah maksud kadangkala? Bi an yaf'aluhu yawman, contohnya sikat sehari, wa yada'uhu yawman, dan tidak sikat pada hari yang lain. Tidaklah perlu untuk terlalu selalu menyikat rambut. Wa bi ilayhi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Hisham nahwa hadza hadis ini adalah hadis hasan sahih, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu. Bab yang ke-22, hadis yang datang berkenaan tentang al-iktihal, berkenaan tentang bercelak. Nabi SAW bercelak pada waktu malam. Pada waktu malam Nabi akan bercelak. Riwayat 1747. Wa bi ilahi qala hadatsana Muhammad bin Humaid qala hadatsana Abu Dawud at-Tayalisi an Abbad bin Mansur an Ikrimah an Ibn Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, iktahilu, bercelaklah kamu. Walaupun lelaki, sunnah untuk lelaki bercelak juga. Fa innahu yajlu, kerana bercelaklah kamu dengan
menggunakan celak ismit. Ismit adalah satu nama batu khusus yang digunakan untuk bercelak pada zaman Nabi SAW. Maka sunnah untuk bercelak itu satu sunnah. Bercelak menggunakan batu ismit itu adalah sunnah yang lain. Maka digalakkan kalaulah ada bercelak dengan menggunakan batu ismit. Apa specialnya batu ismit ini? Sabda Nabi, fa innahu yajlul basar, kerana bercelak dengan batu ismit boleh mencerahkan pandangan, wa yumbitu sya'ar, dan boleh melebatkan bulu mata. Asy-sya'ra bawah tu gariskan, ay sya'rul ajfan, iaitu bulu mata. Wa za'ama, dan perawi mendakwa sesungguhnya Nabi SAW mempunyai mukhulah. Mukhulah maksudnya bekas celak, yaktahilu biha, yang dengan bekas celak tersebut Nabi bercelak kulla laylah, setiap malam, thalathan fi hadhi, 3 kali celak pada mata kanan, wa thalathatan fi hadhi, dan 3 kali celak pada mata kiri. Lalu setiap malam Nabi SAW bercelak 3 kali. Wa bi ilai qala hadatsana Ali bin Hujr wa Muhammad bin Yahya qala hadatsana Yazid bin Harun an Abbad bin Mansur nahwa. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Jabir, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis Abdullah bin Abbas adalah hadis yang hasan. Kami tidak mengetahuinya dengan lafaz ini kecuali daripada periwayatan Abbad bin Mansur rahimahullah. Riwayat 1748, wa qad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan daripada sanad yang berbeza daripada Nabi. Sesungguhnya baginda bersabda, alaikum bil ismit, lazimkanlah diri kamu untuk bercelak dengan menggunakan batu ismit. Bukanlah maksudnya letak batu tu kat mata, maksudnya dihancurkan batu tadi sehingga menjadi celak yang boleh diguna. Fa innahu, kenapa, apakah kelebihan batu ismit? Kerana ianya boleh mencerahkan pandangan, wa yumbitu sya'ra, dan boleh melebatkan bulu mata. Maka sunnah untuk menggunakan batu ismit sebagai celak. Riwayat bab yang ke-23, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang finnahi, berkenaan tentang larangan anishtimalis somma, dengan menyelubung tubuh badan sepenuhnya. Menyelubung tubuh badan, jadikan ambil pakaian, dan pada waktu itu jadikan pakaian tersebut macam ulat kepompong, maksudnya tak ada ruang tangan nak keluar. Maka itu dipanggil istimalus somma. Wal ihtiba, dan larangan daripada duduk dalam keadaan ihtiba bisaubil wahid, namun hanya ada menggunakan sehelai pakaian. Duduk ihtiba, tapi pada waktu tu hanya ada pakaian atas, pakaian bawah daripada kain dan seluar tak ada, maka larangan. Apakah istimalus samma? Lihat Sahara pada baris yang ketiga, huwa ay yarida al-kisa min qibali yaminih, mendatangkan kain daripada arah kanan, ala yadihil yusra, dan pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kain yang dibawa daripada arah kanan tadi dimasukkan di bawah tangan kiri, maksudnya daripada kanan dimasukkan ke bawah tangan kiri. Wa'atikil aisar, dan kemudian pada pusingan yang kedua diletakkan pada bahu kiri. Thumma, kemudian kain tersebut dibawa daripada arah belakang, ala yadihil yumna, pada tangan kanan dan juga pada bahu kanan. Fayu'tihima jami'an, maka menjadilah dengan gulungan kain tadi kasahratis samma allati laysa fiha harkun wala sad'un, yang mana menjadikan ikatan kain tadi menjadikan tidak ada ruang untuk tangan dia keluar, dan tak ada ruang untuk pada waktu itu untuk tangan dia bergerak ke mana-mana, macam ulat kepompong pada waktu tu. Cara pakaian yang seperti itu tak disukai oleh Nabi SAW, kerana tak ada tujuan. Kenapa nak sembunyikan tangan kat dalam kain, ataupun pada waktu itu nak berkelubung begitu, dan pada waktu itu akan menyusahkan berjalan, pada waktu itu tidak ada manfaat dan faedah. Maka Nabi larang daripada memakai rida, selendang, ataupun pakaian istimalus samma, iaitu menyelubung sepenuhnya tanpa ada ruang untuk tangan keluar. Maka Nabi larang. Apa pula ihtiba bisaubil wahid? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, itu satu makna.
Wa yaqulul fuqaha, namun para ulama fuqaha mereka ada makna yang kedua untuk istimalus samma. Apakah makna yang kedua? Ay yataghatta bi thawbin wahid laysa alaihi ghairuh. Istimalus samma menurut para ulama fuqaha pula, kalau ulama hadis maksudnya menyelubung sepenuhnya badan dan tidak ada ruang untuk tangan keluar. Sementara fuqaha pula menyebut istimalus samma adalah orang yang bila berpakaian dia hanya menggunakan sehelai kain untuk atas sahaja, adapun bawahnya tak ada apa-apa. Bawahnya tak ada kain, tak ada seluar, dia hanya selubung daripada atas sahaja. An yataghatta bi thawbin wahid laysa alaihi ghairuh fayarfa'uhu min ahadi janibayh fayada'uhu ala mankibayh, maka pada waktu itu dia akan tarik kain tersebut daripada salah satu sisi dan dia akan letakkan di bahunya, maka dengan mudah auratnya akan terbuka. Maka kalaulah istimalus samma dengan maksud menyelubung sepenuhnya, maka itu makruh. Tidak haram, tetapi ianya adalah makruh. Li'alla yu'rad lahu hajah, kerana kalaulah dia buat macam tu, tiba-tiba diperlukan tangan untuk untuk datangnya binatang ataupun datangnya apa-apa, maka suka untuk tangannya bergerak, maka makruh macam tu. Adapun kalaulah pada waktu itu hanya menggunakan sehelai kain dan pada waktu itu boleh terbuka aurat dia dengan mudah, wa yahrum 'ala thani, maka cara yang kedua yang disebut oleh para fuqaha itu adalah haram, sebab dengan mudah aurat boleh terbuka, maka itu adalah haram. Apakah pula ihtiba' bisawbil wahid? Kata para ulama, duduk dengan cara ihtiba' namun hanya ada sehelai pakaian. Maka lihat kepada sahara pada baris yang terakhir, ayyadumma rijlaih, kedua kaki pada waktu itu dirapatkan ke perut. Duduk pada waktu itu kaki dirapatkan ke perut, dan kemudian punggung pada waktu itu menyentuh tanah, dan kemudian diambil satu kain daripada arah belakang dan kain tersebut diikat pada lutut, maka ini adalah ihtiba' bisawbil wahid, dan ini pun sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Sebab pada waktu itu dengan mudah aurat boleh terbuka. Duduk macam tu, terkangkang macam tu, kalaulah terbuka aurat, orang boleh terus nampak kemaluan, maka al-ihtiba' bisawbil wahid juga Nabi SAW larang. Duduk secara ihtiba', punggung menyentuh tanah dan kemudian kaki dirapatkan ke perut, dan hanya menggunakan sehelai kain, bukan seluar. Kalau seluar tak ada masalah untuk lelaki, sebab aurat lelaki daripada pusat ke lutut, tapi dia tutup dengan kain yang ditarik daripada arah belakang dan kemudian diikat di lutut, maka dengan mudah aurat boleh terbuka. Riwayat 1749, wa bi ilahi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Yaqub bin Abdul Rahman an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah, sesungguhnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada dua jenis pemakaian, an libsatain, dua jenis pemakaian. Yang pertama as-samma, pemakaian berkelubung tanpa ada ruang untuk mengeluarkan tangan. Yang kedua, wa an yahtabiya, duduk secara ihtiba' seseorang itu bisaubihi, dengan kainnya, laisa ala farjihi minhu syai'un, dan tidak ada kain yang menutup kemaluannya. Maka pada waktu itu kalaulah terselak maka nampak aurat dia, maka Nabi larang. Allahumma salli dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Umar, Aisyah, Abu Sa'id, Jabir bin Abdullah, Abu Umamah radhiyallahu anhum. Hadis Abu Hurairah adalah hadis yang hasan sahih, dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini daripada sanad yang berbeza daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah jelas? Okey. Bab yang ke-24. Bab berkenaan tentang muwasalati sya'r. Pada waktu itu menjadikan rambut bertocang, ataupun pada al-muwasalah bermaksud memakai rambut palsu. Bab pada hadis berkenaan tentang memakai rambut palsu. Maka kalaulah memakai rambut palsu dengan rambut manusia itu haram, tak boleh. Tetapi kalaulah memakai rambut palsu bukan dengan rambut manusia, maka pada waktu itu boleh, kalaulah perempuan apabila diizinkan oleh suami dia ataupun wali dia. Maka lihat kepada Arafah pada baris yang kedua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wal muwasalah minal ash'ar manhiyah anha
la minal ghazal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menyambung rambut menggunakan rambut manusia, maka itu dilarang. Tetapi pada waktu itu, wama fi asrina, dan rambut palsu yang terdapat pada zaman kita, falaisat bimamnu'ah, maka itu tidaklah dilarang. Sebab itu bukan rambut manusia. Tapi kalaulah menggunakan rambut manusia, maka itu adalah haram, itu adalah tidak boleh. Kemudian lihat kepada Sahara pada baris yang pertama. Apakah al-wasilah? Al-wasilah adalah tukang kerja yang kerjanya pada waktu itu menyambung rambut palsu dengan rambut orang lain. Apakah pula al-mustawsilah yang kita bakal baca? Allati ta'muru man yaf'alu biha dhalik, orang yang meminta untuk disambungkan rambut palsu kepada rambutnya. Sebab itu kata Imam Nawawi, hujung pada baris yang pertama, wal waslu bi sya'ril adami haram. Menggunakan rambut manusia dan menyambungkan pada rambut kita itu adalah haram. Rambut manusia tidak boleh. Wa bi ghairihi, dan dengan selain daripada rambut manusia, yajuzu, boleh, bi izni zauj, dengan izin daripada suami. Kalaulah suami izinkan. Dan ada juga yang mengatakan tak boleh walaupun bukan dengan rambut manusia, seperti mana Imam Malik dan beberapa para ulama yang lain. Maka daripada Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, la'anallah, Allah melaknat, al-wasilah, wanita yang memakaikan rambut palsu kepada orang lain, wal mustausilah, dan wanita yang minta dipakaikan rambut palsu. Yang dimaksudkan di sini adalah rambut manusia, itu yang dilaknat. Wal washimah, dan Allah melaknat wanita yang membuat tatu kepada orang lain. Wal mustaushimah, dan wanita yang minta untuk dibuatkan tatu, maka itu pun dilaknat. Berkata Nafi', apakah itu al-washam? Berkata Nafi', al-washmu fil lisah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lihat kepada Sahara. هذا تخصيص لعله باعتبار كثرة وقوعه فيها وإلا فلفظ الحديث عام. Maka kata-kata Nafi' maksud daripada washam adalah ukiran tatu yang dibuat pada lisah, pada bibir ataupun pada mulut. Maka sebenarnya umum, bukan sekadar pada lisah. Sebenarnya mengukir tatu pada mana-mana bahagian anggota tubuh badan itu adalah dilarang. Mungkin Nafi' mengatakan pada lisah, kata para ulama, kerana itu terdapat pada zaman beliau dengan banyak dan kerap. Maka sebab itu beliau sebutkan begitu. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, Aisyah, Asma binti Abu Bakar, Ma'qil bin Yasar, Abdullah bin Abbas dan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhum. Bab yang ke-25 berkenaan tentang menunggang kenderaan menggunakan pelana yang diperbuat daripada sutera. Al-mayasir. Apakah al-mayasir? Pelana yang diperbuat daripada sutera. Adakah boleh kalaulah contohnya seat kereta kita daripada sutera? Orang dulu bukan seat kereta tetapi pelana untuk menunggang binatang. Adakah boleh diperbuat daripada sutera? Riwayat 1751. Wa bi ilayhi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Ali bin Musir qala hadatsana Abu Ishaq Asy-Syaibani an Asy'ath bin Abi Sya'tha an Muawiyah ibn Suwaid bin Muqarrin an al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada menunggang pelana yang diperbuat daripada sutera. Al-mayasir maksudnya adalah sutera. Ada yang menterjemahkan al-mayasir dengan emas, tetapi sebenarnya maksud al-mayasir adalah sutera. Sebab itu lihat kepada Sahara pada baris yang keempat, hiya wita'un, ianya adalah alas duduk, ya yutraku ala rahal, yang dibiarkan di atas tunggangan, yang mana tahta rakib, ianya terletak di bawah penunggang. Wan nahyu muta'allaqun bi an yakuna minal harir. Nabi larang bukan kerana Nabi tak benarkan guna pelana, tidak. Nabi larang kerana ianya diperbuat daripada sutera. Maka sebab itu tidak boleh.
Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali bin Abi Talib dan Muawiyah radhiyallahu anhu. Hadis Al-Bara adalah hadis yang hasan sahih dan sungguh telah meriwayatkan Syu'bah daripada Ash'ath bin Abi Sya'tha, riwayat yang lebih kurang sama. Dan sebenarnya dalam hadis ini ada kisah dan cerita. Bab yang ke-26, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang firashin Nabi, berkenaan tentang hamparan Nabi. Apakah hamparan yang Nabi gunakan untuk tidur? Sangat-sangat sederhana. Riwayat 1752. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Ali bin Usr an Hisham bin Urwah an Abi Aisyah radhiyallahu anha qalat. Kata Aisyah, innama kana, sesungguhnya hamparan ataupun alas tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaih, yang Nabi gunakan untuk tidur adalah adamun, kulit yang mana isinya adalah sabut kurma. Pada waktu itu pohon kurma punya sabut, maka itu yang dimasukkan ke dalam kulit tersebut. Dan itu yang Nabi SAW tidur. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Hafsah dan Jabir. Sehingga kadang-kala alas tersebut meninggalkan kesan pada tubuh badan Nabi SAW. Bab yang ke-27 berkenaan tentang qamis. Qamis kita boleh nampak sebahagian orang guna. Qamis adalah pakaian yang pada waktu itu hingga ke pinggang ataupun lebih sedikit daripada pinggang. Kalau macam zaman kita, qamis itu adalah lebih kurang seperti baju Melayu. Itu dipanggil qamis. Dia bukanlah labuh sampai ke bawah, itu dipanggil jubbah. Tetapi qamis adalah pakaian yang separuh daripada badan, dan itu adalah antara pakaian yang Nabi suka pakai. Sebab dia simple, dia mudah dan ianya adalah sederhana. Maka para ulama gabungkan riwayat yang mengatakan Nabi suka pakai qamis dan juga Nabi suka pakai seperti jubbah dan lain-lain. Maka ada yang menyebut bahawa Nabi SAW pakai kedua-duanya, qamis dan kemudian luar digabungkan dengan jubbah, seperti yang kita nampak sebahagian orang ada pakai. Ataupun qamis Nabi pakai kat dalam rumah dan jubbah Nabi SAW pakai di luar daripada rumah. Adapun jubbah panjang. Maka riwayat 1753, wabihi Allahumma salli wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi qala hadatsana Abu Tumaila wal Fadl bin Musa wa Zaid bin Hubar an Abdul Mu'min ibn Khalid an Abdullah ibn Buraidah an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana ahabba thiyab, adalah pakaian yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qamis. Sebab dia simple, dia mudah. Nabi suka untuk pakai qamis. Riwayat yang selepas ni pun semua maknanya lebih kurang sama. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Sesungguhnya kami mengetahui riwayat ini daripada periwayatan Abdul Mu'min bin Khalid, yang mana beliau menyendiri di dalam meriwayatkannya, wahwa Marwazi, dan beliau adalah asal daripada tempat yang bernama Marwas. Dan telah meriwayatkan sebahagian daripada mereka hadis ini daripada Abu Tumailah, daripada Abdul Mu'min bin Khalid, daripada Abdullah bin Buraidah, daripada ummihi, daripada ibu kepada Abdullah bin Buraidah, daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dan kata Imam Tirmizi, dan aku telah mendengar Muhammad bin Ismail Al-Bukhari berkata, hadis Ibnu Buraidah daripada ibunya daripada Ummu Salamah adalah sanad yang paling sahih. Wa innama yadhkuru fihi, dan wa innama yadhkuru fihi Abu Tumailah, dan penambahan pada sanad tersebut bahawa adanya lafaz daripada ibu kepada Ibnu Buraidah. Riwayat 1754, Nabi ilaihi qala hadatsana Ziyad bin Ayyub qala hadatsana Abu Tumailah an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, kata Ummu Salamah, adalah pakaian yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-qamis. Riwayat 1755, Nabi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Fadl bin Musa an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Sanad ini tak ada an ummi, dalam sanad ni tak ada. Maka berkata Ummu Salamah, adalah pakaian yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-qamis. Riwayat 1756, wa bi ilaihi qala hadatsana Ali bin Nasr bin Ali al-Jahdami qala hadatsana Abdus Samad ibn Abdul Warith qala hadatsana Syu'bah an al-A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza labisa qamisan, apabila Nabi memakai qamis, maka Nabi akan mulakan dengan bahagian kanan. Wa qad rawa, dan ada sebahagian yang menterjemahkan qamis sebagai kurtah. Ada. Sebab itu ada sebahagian orang dia kata sunnah pakai kurtah, sebab diterjemahkan qamis sebagai kurtah.
Maka ada yang menterjemahkan qamis sebagai pakaian lebih kurang baju Melayu yang tidak terlalu panjang hingga ke pinggang. Maka ini adalah percanggahan perbezaan pendapat oleh para ulama hadis. Wa qad rawa, dan sungguh telah meriwayatkan lebih daripada seorang hadis ini daripada Syu'bah dengan sanad ini, walam yarfa'hu, dan beliau tidaklah meriwayatkan secara marfu', dan yang meriwayatkan secara marfu' adalah Abdus Samad. Riwayat 1757 wa bi'ilai qala hadatsana Abdullah bin Muhammad bin al-Hajjaj as-Sawaf al-Basri qala hadatsana Mu'adz bin Hisham ad-Dastawai qala hadatsani Abi an Budail al-Uqaili an Syarib bin Hausyab an Asma binti Yazid ibn Sakan al-Ansariyah qala kana kummu, adalah lubang tangan pakaian Nabi SAW ila rusghi, hanya sampai ke pergelangan tangan. Maka kebiasaannya Nabi punya pakaian, dia punya tangan sampai ke pergelangan tangan, tidaklah terlalu melebih sampai tutup tangan macam sebahagian orang, ataupun terlalu pendek sampai ke lengan. Tidak, Nabi punya pakaian punya tangan adalah sampai ke pergelangan tangan, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Maka sunnahnya begitu. Sunnahnya adalah sampai ke pergelangan tangan. Hadis ini adalah hadis hasan gharib. Bab yang ke-28, apakah doa yang patut dibaca apabila pakai baju baru? Maka apakah doa yang patut dibaca? Riwayat 1758 wa bi ilai qala hadatsana Suwaidun qala hadatsana Abdullah bin Mubarak an Sa'id al-Jurairi an Abi Nadrah an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istajadda, apabila memakai pakaian baru, sammahu bismih, Nabi akan menamakannya dengan nama yang tertentu. Apakah maksud sammahu bismih? Lihat kepada baris yang kedua sahara, bi an yuqala imamah au qamisan au ridaan ay hadhihi al-imamah. Maka Nabi SAW akan memanggil, ini serban baru, ini baju baru. Itu satu pandangan. Ada juga yang mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa yahtamilu an yusammihi minta maaf. Okey. Ada juga yang mengatakan maksud menamakannya adalah Nabi memberi dia nama. Sebab itu Nabi ada pakaian yang digelar sebagai sahab, sebagai awan dan lain-lain. Maka menamakannya dengan nama sama ada dengan Nabi memanggil pakaian tersebut, ini serban, ini baju, ini adalah kain, ataupun maksud menamakannya memang Nabi SAW meletakkan nama yang tertentu untuk pakaian baru. Itu kedua-dua makna. Nabi SAW akan menyebut sebagai serban ataupun qamis ataupun rida. Kemudian Nabi SAW akan membaca doa, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairah wa khaira ma suni'alah wa a'udzubika min syarrih wa syarri ma suni'alah. Allahumma, ya Allah, untukmu segala pujian. Engkaulah yang telah memakaikan aku pakaian ini. Aku meminta kepadamu kebaikan yang ada pada pakaian ini dan kebaikan kenapa pakaian ini dibuat. Apakah kebaikan? Wa khairu ma suni'alah bermaksud, lihat kepada sahara baris yang terakhir, maka sepatutnya dengan pakaian minasyukri, adanya syukur dan lain-lain. Dan aku berlindung daripada keburukan yang ada pada pakaian ini dan keburukan yang disebabkan pada waktu itu pakaian ini dibuat. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Umar dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Wa bihi ilai qala hadatsana Hisham bin Yunus al-Kufi qala hadatsana Qasim bin Malik al-Muzani anil Jurairi nahwa hadza hadisun hasan. Bab yang ke-29 berkenaan tentang memakai jubah. Maka apakah itu jubah? Pakaian yang labuh. Maka Nabi SAW pernah pakai jubah. Riwayat 1759 wa bi ilai qala hadatsana Yusuf bin Isa qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Yunus ibnu Abi Ishaq an Sya'bi an Urwah bin al-Mughirah ibn Syu'bah an abihi an Nabi SAW. Nabi SAW pernah memakai jubah Rumiyah yang berasal daripada Rum, yang mana jubah itu style dia adalah dayyqatul kumain, lubang tangan dia sangat sempit. Pada waktu itu dia fit, lubang tangan dia fit, pada waktu itu sempit. Maka Nabi pernah pakai jubah. Maka ada jubah yang pada waktu itu hanya butang di atas macam sebahagian jubah, dan ada jubah yang mana
terbelah bahagian satu tengah dia, maka dia ada butang daripada atas sampai bawah. Yang penting jubah adalah pakaian yang labuh, maka Nabi pernah pakai. Riwayat 1760, wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Ibnu Abi Zaid an al-Hasan bin Aisyah an Abi Saq wa Syaibani an Sya'bi an al-Mughirah bin Syu'bah, daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang sahabat yang bernama Dihyatul Kalbi telah menghadiahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini, dua pasang khuf, falabisahuma, dan Nabi telah memakai kedua-duanya. Berkata Israel daripada Jabir daripada Amir, dan dihadiahkan juga kepada Nabi jubbah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memakai sehinggalah ianya taharraka, ianya menjadi koyak dan menjadi lusuh. Nabi pakai sampai ianya koyak dan menjadi lusuh. La yadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bertanya, adzakiyun, adakah kulit tersebut daripada binatang yang disembelih, amla, ataupun tidak. Maka Nabi pakai. Nabi tak tanya ini binatang ni daripada, ini kulit ni daripada binatang yang disembelih ataupun tidak. Nabi tidak tanya. Maka kenapa perawi sebutkan ini? Lihat kepada Sahara pada baris yang ketiga, fihi, sebenarnya pada ungkapan ini adanya jawapan kepada orang yang mendakwa inna ghairaz zaki, sesungguhnya kulit binatang yang tidak disembelih, lam yutahhar, tidak boleh suci, bidabaq, dengan samak. Maka Nabi tak tanya pun ini daripada binatang yang disembelih ataupun tidak, nak menunjukkan kalaulah disamak, automatik kulit tersebut menjadi suci dan boleh digunakan walaupun daripada binatang yang bangkai. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib, dan Abu Ishaq yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Sya'bi, beliau adalah Abu Ishaq Asy-Syaibani dan namanya adalah Sulaiman. Wal Hasan bin Ayyash, beliau adalah adik-beradik dengan Abu Bakar bin Ayyash. Bab yang ke-30 berkenaan tentang menggantikan gigi dengan emas. Boleh tak pakai gigi emas? Jawapannya boleh. Riwayat 1761, wa bi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani' qala hadatsana Ali bin Hashim al-Barid wa Abu Sa'id as-San'ani an Abil Ashhab an Abdurrahman bin Tarafa an Arfajah ibni As'ad qala, daripada Arfajah bin As'ad, beliau berkata, telah terputus hidungku dalam peperangan Al-Kulab fil jahiliyah, pada zaman jahiliyah. Hidung dia kena tetap, hidung dia terputus. Fattakhaztu anfa, maka aku telah membuat sebatang hidung daripada perak. Fantana alayya, namun perak tersebut menjadikan berbau hidung tadi, tak sesuai. Maka Nabi telah memerintahkan daku untuk membuat hidung daripada emas. Maka daripada sini juga kata para ulama boleh digunakan untuk gigi dan lain-lain. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Rabi' ibn Badar wa Muhammad bin Yazid al-Wasiti an Abil Ashhab nahwa. Hadis ini adalah hadis yang hasan, sesungguhnya kami hanya mengetahuinya daripada periwayatan Abdurrahman bin Arfatah, dan sungguh telah meriwayatkan Salb bin Zarir daripada Abdurrahman bin Tarfah, riwayat yang lebih kurang sama dengan Abul Ashhab daripada Abdurrahman bin Tarafah. Berkata Ibnu Mahdi, Salb bin Zarin, beliau wahwa wahmun, itu adalah waham. Sebenarnya bukan zarin, sebaliknya adalah zarir, hujungnya dengan ra. Asahu, itu adalah lebih sahih. Dan sungguh telah diriwayatkan daripada lebih daripada seorang ahli ilmu bahawa mereka mengharuskan syaddu untuk menggantikan gigi dengan emas. Dan di dalam hadis ini adanya dalil dan hujah untuk pendapat mereka. Bab yang ke-31, larangan daripada menggunakan kulit binatang buas. Nabi larang daripada menggunakan kulit binatang buas untuk kegunaan, seperti kulit singa, kulit harimau dan lain-lain. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Ibn al-Mubarak wa Muhammad bin Bashrin wa Abdullah bin Ismail an Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah an Abil Malih, daripada Abul Malih. Siapakah nama Abul Malih? Amir. Amir, dan nama ayahnya adalah Usamah bin Umair. Maka daripada Amir yang perawi, kemudian beliau kata daripada ayahnya Usamah bin Umair, sesungguhnya Nabi SAW telah melarang daripada menggunakan kulit binatang buas, antuftarisha, untuk dijadikan sebagai hamparan dan permaidani. Tak boleh menggunakan kulit binatang buas untuk sebarang kegunaan.
Riwayat 1763. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id qala hadatsana Sa'id an Qatadah an Abil Malih an abihi. Abul Malih siapa nama dia? Tulis Amir. Nama ayahnya adalah Usama bin Umair. Sesungguhnya Nabi SAW telah melarang daripada menggunakan kulit binatang buas, dan kami tidak mengetahui seorang pun yang berkata daripada Abul Malih daripada ayahnya kecuali perawi yang bernama Sa'id bin Abi Arubah. Riwayat 1764. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far an Syu'bah an Yazid al-Rishki an Abil Malih an Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi telah melarang daripada menggunakan kulit binatang buas. Wa hadza as-sah, dan sanad yang ketiga ini adalah yang paling sahih. Bab yang ke-32 berkenaan tentang capal dan selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat 1765. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ishaq bin Mansur qala hadatsana Hamban bin Hilal qala hadatsana Hammam qala hadatsana Qatadah an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apakana na'lahu, adalah capal Nabi, adalah selipar Nabi, lahuma, keduanya mempunyai kibalan dua tali. Setiap capal Nabi ada dua tali. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah. Dan kata para ulama, orang yang mula-mula memakai selipar dengan satu tali adalah Uthman bin Affan. Beliau nak menunjukkan bahawa tak semestinya untuk pakai capal adalah dua tali seperti mana Nabi SAW. Maka beliau menggunakan selipar dan capal yang hanya ada satu tali. Riwayat 1766. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abu Dawud qala hadatsana Hamman an Qatadah qala qultu li Anas, aku telah berkata kepada Anas bin Malik, bagaimanakah keadaan capal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qal, beliau berkata, lahuma, kedua capal Nabi, qibalan, mempunyai dua tali. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab berkenaan tentang makruh untuk berjalan hanya menggunakan satu selipar sahaja. Kalaulah selipar hilang, maka makruh nak berjalan menggunakan satu selipar sahaja. Maka dalam hadis ini Nabi SAW menunjukkan kalaulah nak berjalan dengan satu selipar, sama ada berjalan berkaki ayam sahaja. Namun bab yang ke-34 menunjukkan Nabi pernah berjalan menggunakan hanya satu selipar, kerana selipar yang kedua Nabi SAW rosak dan sebagainya. Riwayat 1767. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah an Malik tahwil. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ansari qala hadatsana Ma'dur qala hadatsana Malik an Abi Zinadi an Al-A'raj an Abi Hurairah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yamshi, janganlah berjalan ahadukum, salah seorang daripada kamu, fi na'lin wahidatin, menggunakan satu selipar sahaja. Kerana itu adalah bertentangan dengan kewibawaan, berjalan menggunakan satu selipar. Liyun'ilhuma, hendaklah seseorang itu memakai kedua-dua selipar tadi, au liyuh fihima, ataupun melepaskan, menanggalkan kedua-dua selipar tadi. Tapi jangan pakai satu dan satu tak pakai. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Jabir. Maka larangan ini adalah larangan sebagai pada waktu itu irsyad, bukannya apa ianya adalah haram, berdosa dan sebagainya. Riwayat 1768. Wa bi ilaihi qala hadatsana Azhar bin Marwan al-Basri qala akhbarana al-Harith bin Nabahan an Ma'mar an Ammar bin Abi Ammar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada seseorang itu memakai selipar dalam keadaan berdiri. Maka kenapa tak boleh pakai selipar dalam keadaan berdiri? Hanya kalaulah sukar untuk pakai selipar dalam keadaan berdiri. Tapi kalaulah tak suka, maka tak menjadi masalah. Sebab itu lihat kepada Sahara pada baris yang terakhir, makhsusum bima lahiqahu masyaqqatun fi lubsihi qa'iman. Hanya terhad kepada selipar ataupun kasut yang mendatangkan kepayahan kalaulah dipakai dalam keadaan berdiri. Contohnya nak pakai khuf dalam keadaan berdiri, suka. Contohnya pada waktu itu selipar ataupun kasut yang memerlukan untuk diikat, maka itu Nabi tak benarkan untuk pakai berdiri, maka hendaklah pakai dalam keadaan duduk. Hadis ini adalah hadis yang gharib dan telah meriwayatkan Ubaidullah bin Amr ar-Raqi. Hadis ini daripada Ma'mar, daripada Qatadah, daripada Anas. Dan kedua hadis ini tidaklah sahih di sisi para ulama hadis. Dan Haris bin Nabahan di sisi para ulama hadis tidaklah seorang yang hafiz, kuat ingatannya. Dan kami tidak mengetahui untuk hadis Qatadah daripada Anas sebarang sumber yang asal. Riwayat
riwayat 1769. Wa bi ilai qala hadatsana Abu Ja'far As-Simnani qala hadatsana Sulaiman bin Ubaidillah Ar-Raqi qala hadatsana Ubaidullah bin Umar an Ma'mar an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallam, sesungguhnya Nabi SAW telah melarang daripada seseorang itu memakai selipar dalam keadaan berdiri. Hadis ini adalah hadis yang gharib. Berkata Muhammad bin Ismail, dan tidak sahih hadis ini juga, dan tidak pula sahih hadis Ma'mar daripada Ammar bin Abi Ammar daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bab yang ke-34, Nabi pernah memakai selipar, hanya satu selipar, menunjukkan pada waktu itu boleh. Yang ini kita akan sambung kemudian insya-Allah.